Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Lizawati binti Juhari. Nomor metrik saya yaitu BB25110245. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan etika dan peradaban dari perspektif etnik dusun dari segi perkawinan, makanan, dan kematian. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun suatu kumpulan. Etika juga merupakan perubatan nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh para dokter dalam pengamalan perubatan masing-masing. Etika mempunyai atau pegangan kepada etika, berakhlak, bermoral, amalan yang tidak perlu dihentikan segera. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, peradaban merujuk kepada keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani suatu bangsa dan masyarakat. Komuniti dusun telah dipercayai bermigrasi sejak sebelum Masehi, bermula dari kawasan seperti Guania ke pesisiran pantai Borneo. Sebelum bergerak ke utara Borneo dan menetap di kawasan pedalaman Sabah seperti Ranau, Tambunan, dan Keningau. Migrasi ini berlaku kerana mereka ingin mencari kehidupan yang lebih aman dan harmoni, walaupun pernah melalui konflik seperti hidup berkumpulan dan amalan pemburuan kepala. Kedatangan British dan pembentukan identiti dusun telah menyatukan komuniti ini. Hari ini, masyarakat Kadazan Dusun terkenal sebagai komuniti yang cintakan keharmonian dan toleransi. Mereka mengamalkan berbagai kepercayaan agama seperti Islam dan Kristen, namun tetap hidup dalam suasana saling menghormati dan bertoleransi. Walaupun berbeza kepercayaan, mereka menghormati adat pantang larang serta perayaan agama masing-masing, dan sering bekerja sama dalam aktiviti komuniti seperti perayaan, majlis perkawinan, dan gotong royong. Hal ini mewujudkan hubungan sosial yang harmoni dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Budaya mereka terserah melalui adat perkawinan seperti menggatip yang melibatkan perbincangan antara keluarga bagi merancang perkawinan yang melambangkan nilai permuafakatan dan kekeluargaan. Pakaian tradisional yang berwarna-warni dan bersulam halus seperti koburu dan sulu melambangkan identiti etnik serta kebanggaan terhadap warisan budaya. Tarian Semazau pula bukan sekadar hiburan, tetapi melambangkan hubungan manusia dengan alam semula jadi dan roh nenek moyang, serta menjadi simbol penyatuan komuniti semasa perayaan seperti pesta keamatan. Makanan tradisional seperti hinawa dan tuhau pula menggambarkan hubungan erat antara masyarakat dengan alam sekitar dan kegiatan pertanian mereka, serta menjadi simbol kesyukuran terhadap hasil bumi yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hawana binti Elton dan nomor metrik saya BB25110702. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan perkawinan etnik kaum dusun. Perkawinan merupakan satu ikatan antara laki dan perempuan untuk membentuk satu keluarga serta mengukuhkan hubungan sosial dalam masyarakat. Adat perkawinan kaum dusun di Sabah diwarisi secara turun-temurun dan berbeza mengikut daerah. Adat perkawinan kaum dusun bermulai dengan merisik atau menonggodio untuk mengetahui latar belakang calon pasangan dan membicarakan persetujuan awal seperti berinai dan tarikh perkawinan. Seterusnya ialah meminang atau memuhabui, di mana pihak lelaki akan membawa rombongan meminang untuk menyatakan hasrat meminang secara rasmi. Selepas itu, pertunangan atau sohabui dilaksanakan sebagai tanda ikatan rasmi kepada kedua-dua pihak. Upacara bersanding atau monogami pula melibatkan bacaan mantra oleh bobolian bagi memberkati pasangan pengantin. Akhir sekali, adat belanja makan atau kenduri kawin diadakan di rumah kedua-dua keluarga sebagai tanda penyatuan dan merayakan perkawinan pasangan tersebut. Walaupun tidak semua masyarakat mengamalkan adat perkawinan kaum dusun, wajar dikekalkan supaya warisan budaya tidak pupus dan generasi muda dapat memahami jati diri mereka.
Antara kepentingan adat perkawinan kaum dusun ialah memelihara identiti budaya dan jati diri etnik dusun. Upacara seperti Momohabu yaitu meminang dan Monegit yaitu majlis sanding bukan sekadar adat, tetapi simbolik kepada keunikan dan sejarah kaum dusun. Melalui adat ini, warisan nenek moyang dapat diteruskan dan generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan asal-usul mereka. Pelaksanaan adat yang melibatkan seluruh keluarga dan komuniti seperti menyediakan makanan tradisional dan menarik tarian Sumasau. Aktiviti ini dapat menyeratkan hubungan sosial, memupuk semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam komuniti. Seterusnya, kepentingan adat perkawinan kaum dusun turut menyampaikan nilai moral dan adat. Sebagai contoh, adat merisik dan meminang dilakukan dengan penuh sopan dan hormat. Peraturan perkawinan yang tidak melibatkan pertalian darah menunjukkan kepada kepatuhan nilai sosial dan moral. Nilai ini penting untuk membentuk masyarakat yang beradab dan berakhlak. Akhir sekali, adat perkawinan kaum dusun juga turut memberi manfaat kepada sektor pelancongan dan ekonomi. Keunikan pakaian tradisional, adat perkawinan, dan tarian menarik minat pelancong tempatan dan antara bangsa. Hal ini bukan saja mempertahankan budaya dusun, malah membuka peluang ekonomi seperti kraft tangan dan pelancongan budaya. Kesimpulannya, etik perkawinan kaum dusun perlu dikekalkan karena ia menjaga identitas budaya, mengeratkan hubungan kekeluargaan, membentuk nilai moral, serta membangun ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ayuni binti Nismi Sabah, nomor matriks BB 25110934. Hari ini saya akan membentang mengenai sabaran dalam adat perkawinan etnik dusun. Sabaran yang pertama adalah pembangunan dan modernisasi. Pembangunan dan modernisasi yang pesat telah membawa kepada perubahan dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial etnik dusun. Golongan yang membawa budaya tersebut ialah golongan muda. Tersikap setengah etnik dusun yang kurang memberi perhatian dalam aspek kebudayaan dan mengharungi arus pembangunan dan modernisasi menyebabkan adat perkawinan ini hilang secara perlahan-lahan tanpa disedari. Sabaran yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Tidak dinafikan lagi bahwa unsur-unsur asing telah masuk dalam kebudayaan etnik dusun. Unsur-unsur ini bukan sahaja berlaku dalam aspek adat perkawinan, namun juga berlaku dalam aspek-aspek lain seperti kepercayaan dan agama, upacara pengebumian, dan sebagainya. Antara pengaruh budaya asing yang dapat dilihat adalah melalui aspek upacara. Etnik dusun dahulunya melakukan ritual adat seperti monogit dan doa tradisi. Disebabkan pengaruh asing telah masuk, ianya berubah kepada majlis ringkas dan sehingga tanpa melakukan ritual adat. Selain itu, melalui aspek musik, dahulunya mereka menggunakan gong dan tarian tradisi. Namun disebabkan pengaruh asing telah masuk, ianya berubah kepada musik modern dan karaoke. Cabaran yang ketiga ialah perbezaan interpretasi adat antara kampung atau sub-etnik dusun. Etnik dusun terdiri daripada berbagai subkumpulan seperti dusun Meliwan, Tinggal, Gundu, dan Kinanggang. Terdapat komuniti yang menekankan dan mewajibkan ritual Miapolos, sementara kampung lain menekankan ianya sebagai pilihan. Begitu juga dengan jumlah sogit, yaitu denda adat yang berbeza dikenakan daripada
berbagai etnik dusun, daripada berbagai subkumpulan etnik dusun. Sekian. Seterusnya, 2.0 etika dan peradaban dari perspektif etnik dusun dari segi makanan. Kepentingan makanan dalam masyarakat dusun bukan sekadar keperluan fizikal, tetapi mencerminkan warisan, identiti, nilai kehidupan dan hubungan dengan alam serta kepercayaan spiritual. Hidangan tradisional seperti hinava, linopot, tuhau, bosau dan bambangan menjadi simbol sejarah, kreativiti dan identiti etnik dusun. Selain itu, makanan mengukuhkan hubungan sosial dan kekeluargaan khususnya melalui amalan gotong royong dan perkongsian makanan dalam majlis adat seperti keamatan, perkawinan dan menuai padi. Seterusnya, dari sudut kepercayaan spiritual, makanan berperanan dalam ritual seperti magavau untuk menghormati roh padi ataupun bambarayon sebagai penghubung manusia dengan alam dan pencipta. Malahan, masyarakat dusun mengamalkan kelestarian alam melalui konsep momolog ataupun mengambil sumber makanan secara berhema dan menghormati alam sekitar. Makanan tradisional ini turut menyumbang kepada ekonomi komuniti yang dijual di tamu-tamu dan dijadikan tarikan para pelancong. Kesimpulannya, makanan tradisional dusun ialah asas pembentukan jati diri, budaya, ekonomi dan falsafah hidup. Memelihara dan menerapkannya bermakna mengekalkan warisan dan identiti etnik dusun untuk generasi yang akan datang. Makanan tradisional masyarakat Kadazan dusun seperti hinava, bosau, tuhau, dan linopot merupakan warisan budaya yang sangat bernilai. Namun, pada era modern ini, makanan tradisional ini semakin berdepan dengan berbagai cabaran. Antara cabaran utama ialah kurangnya minat generasi muda yang lebih cenderung memilih makanan segera dan modern. Selain itu, cara penyediaan yang rumit dan mengambil masa seperti proses penyampaian bosau menyebabkan makanan tradisional jarang disediakan dalam kehidupan harian. Cabaran seterusnya ialah kesukaran mendapatkan bahan mentah asli akibat pembangunan dan perubahan persekitaran. Di samping itu, kurangnya dokumentasi dan pendedahan menyebabkan banyak resep tradisional hanya diwarisi secara lisan dan berisiko untuk dilupakan. Kesimpulannya, usaha bersama daripada keluarga, komuniti, dan generasi muda amat penting untuk memastikan makanan tradisional Kadazan dusun terus dipelihara sebagai identiti dan kebanggaan budaya. Terusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan kematian dari perspektif etnik dusun. So, seperti mana yang kita tahu, konsep kematian itu sendiri adalah penghujung daripada kehidupan seseorang. Tapi uniknya berkaitan dengan etnik dusun ni, mereka mempercayai bahawa itu bukan sahaja pengakhiran daripada proses kehidupan seseorang, tapi ia juga merupakan permulaan perjalanan roh seseorang untuk ke alam lainnya. So, kita boleh lihat di sini bahawa macam mana etnik dusun ni dia merupakan salah satu etnik yang sangat unik berbanding dengan etnik-etnik lain yang ada di Sabah. Kita dapat lihat bahawa cara pengebumian mereka pun sehingga kini mereka masih mengamalkan pengebumian di dalam gua, which is sangat unik dan sangat jarang dilakukan oleh beberapa kaum ataupun etnik lain yang ada di Sabah. Dan juga pengebumian di dalam gua ni juga mereka masih jalankan sehingga hari ini. Masyarakat dusun ni juga merupakan salah satu etnik di Sabah yang juga merupakan etnik yang tinggal di kawasan pendalaman Sabah, antaranya adalah Ranau, Tambunan dan juga Keningau, dan banyak lagi kawasan-kawasan pendalaman di Sabah yang didiami oleh etnik dusun itu sendiri. So, etnik dusun juga terkenal dengan adat dan budaya mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Sebelum kedatangan agama Islam dan Kristian, etnik dusun ini mempercayai kepada animisme, di mana mereka percaya kepada alam seperti sungai, batu dan juga pokok, di mana mereka menganggap perkara itu mempunyai roh. So, kepercayaan ini sebenarnya dia berlaku secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka, tapi akhirnya kita tahu bahawa kini etnik dusun ini mereka memeluk agama Kristian, tapi walau bagaimanapun kita tahu bahawa mereka masih lagi mengekalkan adat-adat ataupun kepercayaan mereka sehingga sehari ini. Terusnya kita beralih kepada etika pantang larang etnik dusun. Dalam adat dusun, mereka mempercayai bahawa terdapat 3 proses utama ataupun peringkat utama, antaranya adalah semasa kematian, semasa pengebumian dan juga selepas kematian. So, kita mulakan dengan peringkat pertama iaitu semasa kematian. Apabila seseorang meninggal dunia,
keluarga diharuskan ataupun diwajibkan untuk memaklumkan kepada ahli keluarga dan juga penduduk kampung. So, pada peringkat ni, etnik dusun ni ataupun masyarakat yang berada di kawasan sekitar yang berlakunya kematian itu, mereka dilarang melakukan kerja-kerja berat. Antaranya adalah menanam padi. Sebab mereka percaya bahawa sekiranya kita melakukan kerja-kerja berat seperti menanam padi, ia akan mendatangkan musibah. Selain mendatangkan musibah, juga mereka mempercayai bahawa ia merupakan salah satu petanda buruk yang akan berlaku sekiranya perkara itu dilakukan ataupun adat yang telah ditetapkan itu dilanggar. Terusnya kita beralih pula kepada peringkat kedua, iaitu semasa pengebumian. Selepas jenazah telah dimandikan juga telah dipakaikan pakaian yang indah, jenazah juga akan disimpan beberapa hari di dalam rumah yang merupakan salah satu tanda penghormatan terakhir kepada jenazah tersebut. Untuk pengebumian pula, mayat ataupun jenazah akan diusung dan juga dibawa menggunakan keranda ataupun lebih dikenali sebagai tajau bagi etnik dusun, dan mereka juga akan membawa barangan peribadi dan juga makanan bersama si mati. Selepas pengebumian pula, keluarga si mati akan membawa makanan selama 7 hari kerana mereka mempercayai bahawa roh masih lagi memerlukan makanan sebelum berpindah ke alam lain. Dan sekiranya makanan ini diganggu, individu yang melanggar itu akan dikenakan denda ataupun lebih dikenali sebagai sogit. Pada peringkat ketiga pula, iaitu selepas kematian, selepas pengebumian akan dilaksanakan beberapa kenduri, antaranya ialah makan 3 hari, makan 7 hari, makan 40 hari dan juga makan 100 hari. Kenduri 100 hari ini merupakan kenduri yang akan dilakukan secara besar-besaran, di mana ia akan melibatkan penyembelihan lembu dan juga kambing. Oleh itu kita dapat lihat bahawa adat kematian masyarakat dusun ni dia pelbagai, di mana dia menunjukkan kepercayaan kepada roh, hubungan komuniti yang erat dan pemeliharaan identiti etnik dusun bagi mengekalkan lagi kepercayaan dan adat mereka sehingga hari ini. Suku kaum dusun di Sabah masih berpegang pada adat nenek moyang. Mereka percaya pada Kinorohinan sebagai pencipta serta adanya syurga dan balasan di akhirat. Dalam upacara kematian, mayat dijaga rapi dan keluarga memakai pakaian putih sebagai tanda suci dan berkabung. Pantang larang seperti mengelakkan kucing hitam melangkahi mayat masih diamalkan. Wanita dan kanak-kanak dahulu tidak dibenarkan ke tanah perkuburan. Selepas tempo berkabung, upacara memopus dijalankan oleh Bobolian untuk menamatkan pantang larang dan melepaskan roh si mati agar tenang. Inilah adat dan kepercayaan masyarakat dusun yang menjadi sebahagian warisan budaya mereka. Upacara kematian etnik dusun di Sabah ialah tanda penghormatan terakhir kepada si mati. Ia bertujuan memastikan roh berpindah dengan tenang, sambil keluarga dan masyarakat meluahkan kasih sayang serta menghargai jasa si mati semasa hidup. Kematian dianggap urusan bersama komuniti. Jiran dan saudara bergotong royong membantu keluarga menyediakan makanan serta menjaga rumah. Amalan ini mengeratkan hubungan kekeluargaan dan menanam nilai empati. Selain itu, upacara ini menjadi pelestarian warisan budaya. Melalui adat turun-temurun, generasi muda mempelajari simbol, mantra, pakaian, dan peraturan yang mencerminkan identiti unik masyarakat dusun. Kesimpulannya, etika dan peradaban etnik dusun dapat dilihat melalui adat perkawinan, makanan tradisi, dan adat kematian yang mencerminkan nilai hormat menghormati, kebersamaan, serta hubungan kekeluargaan yang erat. Pemahaman terhadap budaya dusun membantu kita untuk lebih menghargai kepelbagaian budaya di Malaysia sebagai satu kekuatan yang harus kita pelihara. Secara keseluruhannya, budaya bukan sekadar warisan, malah menjadi panduan hidup dalam membentuk jati diri serta mewujudkan masyarakat yang harmoni dan saling menghormati.